Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di dalam satu hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kata Aisyah, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid faqala zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw'u faqala sallallahu alaihi wasallam li Khadijah wa akhbaraha al-khabar laqad khashitu ala nafsi faqalat Khadijah kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa taqri ad-daif wa tu'inu ala nawaibil haq. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini tuan-tuan menceritakan kepada kita peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula mendapat wahyu daripada Allah di Gua Hira. Bila Rasulullah duduk beruzlah di sana, Rasulullah duduk, maka didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam sebagai wahyu yang pertama daripada beberapa ayat daripada surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan, bila Rasulullah disuruh membaca oleh Jibril alaihissalam, Rasulullah kata dia tak boleh baca. Dia tak tahu pun membacanya. Macam mana yang kata nak baca? Malaikat Jibril kata baca. Akhirnya malaikat Jibril mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa ayat daripada surah Al-Alaq. Kemudian tuan-tuan yang saya muliakan, baliklah Rasulullah dalam keadaan ketakutan. Baliklah Rasulullah ke rumahnya Siti Khadijah dalam keadaan menggigil. Kerana apa? Kerana pertama kali dipeluk oleh malaikat. Kita ni tuan-tuan baru tengok benda pun kita ketak. Naik motor, ada benda melintas warna hitam, terbang, kita ketak balik rumah demam. Ada orang tuan-tuan tersompak dengan lembaga putih, pandai pula lembaga tu tutup aurat tu, yang heran tu. Asal hantu je tutup aurat. Yang tak hantu pula pakai skirt tu yang pelik tu. Asal hantu je mesti pakai jubah putih, sepak. Sepak pun tutup aurat. Balik-balik tu demam tak cakap ni. 2-3 hari tak pergi kerja. Yang Nabi Muhammad ni dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bila balik dia dalam keadaan takut, bertemulah dengan isteri Rasulullah Khadijah binti Khuwailid. Lalu berkata dia, zammiluni, kamu semua selimutkan aku. Maknanya di rumah Siti Khadijah tu bukan Khadijah seorang. Ada orang lain lagi di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad minta supaya diselimutkan. Itu yang turun selepas tu ayat ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Sebab dia minta diselimutkan, maka Khadijah pun menyelimutkan suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah hilang ketakutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengadu kepada Khadijah, sesungguhnya aku takut pada diri aku.
Sesungguhnya aku takut pada diri aku, wahai Khadijah. Lalu Siti Khadijah sebagai isteri berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalla wallahi." Tidak, sekali-kali, demi Allah, kata Khadijah, Allah tidak akan menghina-hinakanmu selama-lamanya, kerana sesungguhnya engkau menyambung silaturrahim, engkau memikul bebanan, engkau menolong orang yang susah, engkau memuliakan tetamu, dan engkau menolong atas dasar hak, atas dasar kebenaran. Tuan-tuan yang saya muliakan, hadis ini ada di dalam kitab Al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan yang saya muliakan, ada beberapa benda yang kita nak sebut di dalam hadis berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula mendapat wahyu. Pertama, kenapa yang Nabi ada di rumah? Kenapa yang duduk dalam gua? Dah ada rumah elok-elok. Dan tuan-tuan kena ingat, Nabi Muhammad, setengah ada orang kata dia miskin. Ada yang kata Nabi miskin. Hai tuan-tuan, Nabi Muhammad tu kaya, tapi dia tak mau hidup macam orang kaya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Wad-duha wal-laili iza saja. Balik buka surah tu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Balik buka surah tu. Allah Ta'ala kata, bukankah kamu tu dulu miskin dan kami mengkayakan kamu? Maknanya berkahwin dengan Khadijah. Khadijah tu kaya. Kehidupan Rasulullah pada masa itu bukan susah. Tapi pasal apa? Dia memilih duduk dalam gua. Nama dia Gua Hira. Padahal rumah bukannya susah. Ini yang pertama. Beruzlah, mengasingkan diri daripada sesuatu yang tak menyeronokkan pada hati, tak menyeronokkan pada mata, yang tak seronok pada pendengaran, yang tak seronok pada iman, tak seronok, maka beruzlah, mengasingkan diri. Orang dulu-dulu dia panggil Nabi Muhammad berkhalwat. Hari ini bila sebut khalwat, hotel. Dua pasangan hari ini ditahan dalam operasi mencegah khalwat. Nampak? Bila khalwat maksiat khalwat. Sebab tu kita tak gunakan perkataan khalwat, kita gunakan perkataan beruzlah. Mengasingkan diri daripada orang ramai. Tujuan dia apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tak boleh tengok apa yang ada di hadapan mata dia. Apa yang di hadapan mata yang Nabi tak seronok. Nabi ni orang baik. Dia bukan seronok tengok orang telanjang dekat Kaabah. Kerana pada masa itu orang jahiliah bertelanjang mengelilingi Kaabah bertawaf. Bersiul, menyanyi, bertepuk tangan, bergembira ramai-ramai, enjoy ramai-ramai. Nabi ni orang baik. Pi tengok macam tu pula, tak boleh. Ini sifat orang baik. Maka kita pun kalau ada sifat yang baik macam tu, kita tak tengok. Ini buat rombongan pula, pi tengok tepi pantai. Siap beli teropong kat Rusia. Malam jadi siang. Abang duk tengok orang bikini. Pakat pula dua-dua orang tu pokoknya. Mat, yang ni Rusia ke Ukraine, mat. Orang yang baik dia tak tengok benda-benda ni tuan-tuan. Mata ni dia tak tengok ni. Nabi Muhammad ni dia tak tengok benda-benda ni. Dia tak suka dengar benda-benda macam tu. Tapi dia sayang pada benda yang depa duk keliling. Dia rindu pada depa yang duk keliling. Apa dia? Kaabah, Masjidil Haram tu, Kaabah tu. Tapi nak pergi duduk sekali di situ, orang pakai menjolok mata. Nak campur sekali lagi pula orang baik tak campur dengan benda macam itu. Naik atas bukit. Aku tak mencampur dengan mereka. Tapi daripada jauh nampak Kaabah. Daripada jauh nampak Kaabah. Hilang kerinduan dia. Sebab yang pertama. Tuan-tuan yang saya muliakan.
Bila ke ada orang tanya dekat saya, satu ada ajaran baru, ajaran sesat. Dia kata, Ustaz, Allah tu ada 99 nama. Yang 100 itu siapa punya? 100 itu nama apa pula? Ni, kepala otak ni tuan-tuan, nak panggil apa ni? Kepala otak berjamu apa ke? Dia suka tanya, tapi tak mau main mengaji. Tak mau datang belajar, tak mau ambil kelas betul-betul. Dia suka baca, kemudian dia tanya. Dan dia ajak orang lain bertanya, supaya orang lain tadi berada dalam kekeliruan. Tempat suami di sisi isteri, tempat bapa di sisi anak-anak. Tapi Nabi Muhammad naik atas gua. Nabi Muhammad duduk dalam gua, atas bukit, atas gunung. Tinggal isteri, tinggal anak-anak. Contoh apa ni? Nampak? Dia baca, tuan-tuan. Nabi Muhammad duduk dalam gua Hira, dia baca. Dan dia kaji pula tempat suami di sisi isteri. Kenapa Nabi Muhammad meninggalkan isteri? Tempat yang terbaik untuk seorang suami, seorang bapa ialah di sisi anak-anaknya. Sekarang kenapa Nabi Muhammad tinggalkan anak-anaknya? Adakah Nabi Muhammad ini contoh yang terbaik sebagai seorang bapa dan suami? Dia menimbulkan kekeliruan, tuan-tuan. Inilah dipanggil syaitan al-khannas, min syarril waswasil khannas, yang kerjanya menimbulkan waswas. Sedangkan Nabi Muhammad sebut apa? Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah tu ada contoh yang terbaik. Dia nak kilah, dia kata Nabi bukan contoh terbaik sebab Nabi tinggalkan anak dan isteri, dia bersenang-senang dalam gua, anak-anak duduk di rumah. Bagi orang yang tak belajar sirah, bagi orang yang tak belajar, yang tak jujur hatinya dengan Nabi Muhammad, dengan Islam, tuan-tuan, dia akan beranggapan bahawa kata-kata tu logik. Bukan setakat Nabi Muhammad dia petikai. Dia petikai Nabi Ibrahim. Adakah bapa bismillah anak? Mak, kalau mak jadi Nabi Ibrahim, mak nak sembelih tak saya? Aku teruk-teruk beranak nak sembelih. Dia bawa ajaran, adakah patut pak bismillah anak? Dia lupa pada ayat Quran. Wa izibtala Ibrahim bikalimatin fa atammahunna. Dan kami telah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Dan Nabi Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Dia lupa Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah tu, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah. Sembelih anak tu ujian daripada Allah. Nak tengok hang sayang anak hang ke hang sayang Allah? Dia kata tak, Nabi Ibrahim bukan contoh terbaik. Ada sanggup sembelih anak. Padahal ujian pada Nabi Ibrahim ni, tuan-tuan, nombor 1 sembelih anak. Nombor 2 bawa isteri, bawa anak pindah ke Mekah. Air tak ada, elektrik tak ada, wifi tak ada, apa pun tak ada. Orang pun tak ada, pindah. Nabi Muhammad disuruh, Nabi Ibrahim disuruh pindah ke Palestin. Negeri Nabi yang paling banyak berpindah randah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim dihalau. Nabi Ibrahim nak dibunuh. Ujian pada Nabi Ibrahim. Termasuklah ujian pada Nabi Ibrahim pada usia 80-an disuruhnya bersunat. Dan semua Nabi Ibrahim buat. Bi kalimatin fa atammahunna disempurnakan dengan baik. Jadi janganlah cakap Nabi Ibrahim tu zalim, sembelih anak. Itu bukan dia punya, tu perintah Allah. Yang kata ke Allah kan. Apa punya gila manusia zaman sekarang ni, tuan-tuan. Macam ni punya banyak gila ni. Dalam setengah-setengah tempat nak ceramah pula susah. Tu je kesian. Sepatutnya orang gila macam tu makin banyak kuliah. Dipermudahkan kuliah. Diperbanyakkan lagi ceramah. Ni dak setengah-setengah tempat. Susah pula nak buat ceramah zaman sekarang ni, tuan-tuan. Tapi hak golongan yang menyebarkan pahaman sesat macam tadi, Nabi Ibrahim dia petikai, Nabi Muhammad dia petikai,
Yang tu bebas pula menulis kata macam-macam. Habis-habis bila dah kena hentam, saya minta maaf. Saya minta maaf. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Nabi Muhammad duduk dalam gua tu bukan saja-saja. Allah yang aturkan. Sebab tu peraturan daripada Allah. Jangan soal. Kita tak boleh soal Allah. Yang soal ialah Allah pada kita. Bukan kita soal pada Allah. Itulah hamba dengan Allah pencipta, khaliq. Kita makhluk, Allah tu khaliq. Makhluk tak boleh tanya pada pencipta. Kenapa aku tak ada anak? Tuhan, kenapa aku sakit? Tuhan, kenapa aku miskin? Tuhan, tak boleh. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa Palestin tak menang-menang? 75 tahun dah, Ustaz. Kalau betul Islam ni, Allah sayang umat Palestin, Allah sayang Al-Aqsa, masjid yang ketiga paling suci, kenapa Allah tak bebaskan Palestin? Dia tanya Allah. Patutnya hang lah tanya diri hang. Apa yang aku buat untuk Palestin? Apa yang kita buat untuk Palestin? Maya hajat pun lari. Diminta pada semua jemaah dapat tunggu selepas solat Jumaat, kita akan menunaikan sunat hajat untuk Palestin. Balik setengah, tinggal setengah masjid. Kemudian han tanya, kenapa tak menang? Nak derma RM1 pun susah. Kemudian kita tanya, kenapa tak menang? Nak boykot pun susah. Boykot 3 hari, besok bentuk darah pula. Pun susah. Kemudian tanya, bila nak menang? Hang nak hantar tentera ke sana pun tak berani. Kemudian hang tanya, pasal apa nak menang? Bosnia berani hantar, Sudan berani hantar, Somalia berani hantar, Papua New Guinea berani hantar, main Palestin dah. Pasal apa? Kemudian hang tanya, bila hang nak menang? Hak negeri lain kita, orang pada Kongo kita dah hantar. Tahun 60-an tu, Kongo lagi tu. Mai ke Palestin tak berani. Somalia kita hantar, perang sekali Somalia. Pasal apa? Jadi jangan kita duk tanya pada Allah, kenapa kami, mereka tak menang, mereka tak menang. Jawapan dia, kita. Kenapa kami tak menang? Tanya diri hang dulu. Tuan-tuan, itu perintah Allah. Macam Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah. Ada orang kata, Ustaz, saya tak boleh terima Nabi Muhammad kahwin dengan budak. Nabi Muhammad kahwin dengan satu budak umur 7 tahun, tinggal sekali umur 9 tahun. Ni apa? Apa? Dia sebut apa pula? Saya senang je cakap. Ada hadis Nabi Aisyah didera. Ada hadis Nabi Aisyah menderita. Ada hadis Nabi Siti Aisyah tu tak terima. Abang tahu tak? Yang mensuruh mengkahwinkan Nabi dengan Aisyah ialah Allah. Takkan Allah nak buat jahat pada umat dia? Di mana sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim? Tak kok dia pun silap, Ustaz. Umur dia bukan 7 tahun kot, 18 tahun kot. Hanya kan tengok satu hadis dia. Siti Aisyah main anak-anak, main patung-patungan, anak-anak boneka. Waktu jadi isteri Nabi, main boneka dengan kawan-kawan Aisyah. Budak 20 tahun main boneka, apa dengan budak-budak? Nabi Muhammad dukung Siti Aisyah tu tengok permainan orang-orang Yaman. Bukalah banyak hadis. Cuma kita kena tengok. Tu perintah Allah. Perintah Allah ni kadang-kadang dia mencabar iman kita. Sebab tu orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Nak mencapai tahap 100% percaya tu pun susah. Dia bukan setakat duk petikai Nabi kahwin dengan Aisyah. Dia petikai kenapa anak dia perempuan kena sunat. Tu pun dia petikai. Tu pun dia petikai. Dia kata, Ustaz, mazhab Syafi'i wajib kan? Ya, wajib. Tapi mazhab lain tak, dia tak wajib kan? Saya nak ikut hak lain.
Inilah penyakit orang sekarang, tuan-tuan. Sebab tu kita di Malaysia ni kita amalkan mazhab Syafi'i. Paling memuaskan hati. Saya bagi kepada tuan-tuan satu analogi supaya kita ni faham secara bodoh, secara reka, tak payah pening-pening kepala. Perbezaan-perbezaan mazhab. Kita di Malaysia ni hidup aman damai tenteram sejak beratus tahun yang lepas sebab mazhab Syafi'i. Tauhid yang ini, tasawuf yang ini, maka kita hidup aman. Tak ada gaduh-gaduh. Tuan-tuan ni nak nampak cantik, tuan-tuan nak nampak kemas, tuan-tuan nak nampak segak bila pi pejabat, bila pi kenuri, bila pi berjalan. Salah satu yang nampak kemas, kepiah streka elok-elok, baju streka elok-elok, seluar iron elok-elok. Kemudian dah streka, kita pun tak streka elok-elok. Jangan duk bagi terak dia, lagi ikut terbakar pula atas tempat lapik tu. Bagi dia tegak elok, cabut kepala pipe, kepala pelak elok-elok, cabut dia, kemudian tekan, tutup, off dia punya ni, cabut, tak elok-elok. Kemudian kita pun pergi. Bila pi kerja tu, duduk dalam kereta, nak pi kenuri, duduk dalam kereta, tak akan fikir lagi dah. Aku tutup dah striker tadi, aku cabut pelak dah striker tadi. Sebab confirm aku dah cabut, confirm aku dah tutup, aku tegakkan striker aku, insya-Allah tak jadi apa-apa. Baju pun jadi kemas, hati pun tak serabut, pemikiran pun tak duk ingat macam-macam. Itulah perbezaan mazhab. Ustaz, kalau saya tak cabut pelak boleh tak? Boleh. Hang tutup saja switch tu. Ustaz, kalau saya tak tegakkan striker boleh tak Ustaz? Saya tak gitu. Tak apa, hang letak pun tak apa, janji hang tutup switch. Ustaz, kalau saya tak gulung wayar tak apa dah Ustaz. Saya biar selera aja, tak apa, janji hang tutup switch. Hak lain budak kata lain. Lepas hang cabut switch pelak tu, hang tutup switch tu, hang cabut pelak, hang gulung elok, hang tak elok. Yang hak anak nombor 2 pula perangai dia apa? Dia tutup gitu ya. Perangai hak nombor 3 pula dia tak terap, dia tutup je. Dia terap, dia tak tegak, dia tak apa nama bagi tegak striker, dia main tutup switch. Yang hak nombor 4 dia bagi tegak striker supaya tak kena lantai, tak kena kain lapik, dia cabut pelak, dia tutup switch. Dan dia gulung elok-elok, dia pergi kerja. Jadi yang mana yang menenangkan hati? Begitulah di dalam mazhab. Ada yang sempoi, tutup pun dah okey. Hang tutup pun dah okey dah. Boleh lah. Ada yang kata tak, kalau boleh hang tutup, hang cabut pelak tu. Takut karan mai lagi. Tak apa, karan tak mai dah. Ada yang kata hang tak cabut pun tak apa. Tapi striker tu hang bagi tegak supaya dia tak kena. Pasal dia panas lagi, takut terbakar lagi. Terbakar ni letup rumah hang pula dah. Tuan-tuan, itulah perbezaan mazhab. Semua betul. Janji tutup pelak. Janji tutup pelak, janji tutup switch. Clear. Tetapi yang mana yang paling clear? Yang paling clear, hang cabut pelak, hang tutup switch, hang sabut pelak elok-elok, hang bagi tegak striker elok-elok, jalan. Cuba tengok berapa ramai yang duduk dalam kereta. Duk suami bawa, isteri tanya, "Bang, tadi striker tadi tutup tak?" "Mana abang tahu?" Yang striker. Tapi rasa tutup dah. Tapi rasa macam tak yakin abang. Buatnya terbakar rumah kita. Agak-agak tuan-tuan jadi api Putrajaya. Sebelum jambatan tu patah balik. Jangan patah balik. Nampak ni. Cuba tuan-tuan sebelum keluar daripada rumah, tutup switch, cabut pelak, letak elok-elok striker tempat dia, lipat dia punya iron board tu elok-elok, tuan-tuan lepas. Striker tutup dah tadi. Tutup dah, cabut semua pelak semua, cabut dah, letak semua elok dah. Pas tidur sampai Putrajaya. Itulah mazhab Syafi'i. Nak buat sesuatu tu sempurna, clear.
Orang tak tiket. Hang nak ambil mazhab lain, silakan. Tak ada siapa kata salah, silakan. Tapi sekali bertembung orang tanya, boleh ke? Boleh ke macam tu? Tahu dia kata boleh. Mai orang pula, boleh ke? Tak nak jumpa, boleh ke? Duk susah hati, boleh ke? Lah jadi apa? Inilah dia tuan-tuan yang kita pegang beratus-ratus tahun. Tapi hari ni orang dah tak mau lagi dah. Dia kata Islam tu mudah ustaz. Betul mudah, tapi janganlah ambil mudah. Islam mudah, tapi jangan ambil mudah sangat. Sekali jadi tak seronok hidup. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, balik tentang Nabi Muhammad tadi. Adalah benda lain yang Allah nak bagi pada Nabi Ibrahim bila disuruh sembelih. Adalah benda yang Allah Ta'ala nak bagi pada Aisyah bila kahwin dengan Nabi Muhammad. Adalah benda yang Allah Ta'ala nak bagi pada Nabi Muhammad lepas dia diperintah duduk dalam gua. Adalah benda yang Allah nak bagi pada Khadijah lepas dia benarkan Rasulullah duduk dalam gua. Semuanya ni tuan-tuan adalah mempunyai rahsia dia. Ada hikmah tersembunyi. Yang inilah yang datang, yang percaya orang beriman. Bagi orang yang iman dia tak ada, kerja dia petikai. Rupanya Nabi Muhammad duduk dalam gua pasal apa? Sebab nak menerima wahyu yang sangat hebat. Nak menerima perintah perlantikan Rasul yang sangat mulia. Maka dapatlah satu perintah besar, dapat satu ayat yang hebat, turunnya ayat yang pertama daripada Al-Quranul Karim. Rupanya tuan-tuan ada benda lain Allah nak bagi. Sebab itu jangan petikai perintah Tuhan. Kenapa saya perlu bersunat ustaz? Ustaz tahu tak, bila bersunat pada orang perempuan, kami dah tak merasa lagi kenikmatan bersama. Yang ni satu perempuan, saya buat satu soal jawab di Kuala Lumpur. Kenapa Islam menyuruh bersunat pada orang perempuan? Saya tanya kawan-kawan saya yang tidak Islam, mereka tak bersunat. Apa rasa? Apa beza? Makcik ni garangnya. Saya kata, kau tak faham. Yang kata berkhitan, yang kata bersunat itu macam-macam. Kau tak faham ni. Saya nak tanya satu je. Bersunat ni wajib ke sunat? Wajib. Habis tu kalau dia wajib, pasal apa nama dia bersunat? Manalah aku tak. Takkan aku nak bubuh berwajib pula, masalah sungguh. Dia tanya pula pasal apa bersunat, boleh berwajib. Itu bahasa Melayu, namanya bersunat. Bahasa mereka khitan. Bahasa Melayu lagi lama, masuk Jawi lagi hawa biru. Masuk Jawi belum? Masuk Jawi lagi lama entah. Saya kata hak laki-laki lain, bersunat laki-laki lain, bersunat orang perempuan lain kat semua. Yang laki-laki membuang kulit khulfah sekian-sekian banyak buang. Yang orang perempuan dia tak buang perhabis macam hak laki-laki buang. Dia melalui luka buang sikit saja. Sebab itu dia tanya pula, kalau laki-laki tu baru masuk Islam, sunat dah ustaz? Sunat. Kalau perempuan masuk Islam, dia detail kata tu. Kalau perempuan tua masuk Islam, nak buat macam mana ustaz? Oh sudah. Tuan-tuan pernah tanya tak? Nyonya masuk Islam, nak buat apa? Dia bukannya pitarah licin habis majlis tu. Lalu luka sikit cukup. Sebab tu saya kata tadi, mengaji malah, masuk kuliah malah. Dia suka belajar benda hak simple pada dia. Bila dia mari banyak soal, dia tak boleh fikir. Dia jam. Bila dia jam, dia kata Islam tak betul. Padahal dia tak mau ambil mendalam tentang agama dia. Dia mendalam dalam bab lain boleh, mendalam dalam perkara lain boleh, mendalam satu-satu bab dalam agama tak boleh. Ada hikmah dia Allah nak bagi. Hampi dulu saya yang dapat.
Hang buat dulu saking hang dapat. Macam itulah yang berlaku pada kita dan juga kepada para nabi dan rasul yang lain. Buat dulu, lepas tu hang dapat. Ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi. Tak ustaz, siapa yang Adam dan Hawa ni duk elok-elok dalam syurga, pi makan buah yang dilarang, lalah keluar pada syurga. Apa cerita ustaz? Hang tu saduk goyang kepala lah, tanya elok tak boleh. Tak, saya nak tanya ustaz. Dengan sebab Nabi Adam dan Hawa keluar daripada dunia, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling agung sekalian alam. Adalah hikmah Tuhan nak bagi. Dengan adanya Adam dan Hawa keluar, hang mu ada, tok kita ada, mak kita ada. Sebab ada tugasan yang besar yang lain untuk Adam dan Hawa. Faham daripada itu? Siapa yang tak? Yang Khadijah ni pula, dia sabar. Seorang isteri yang sabar. Abang nak pergi duduk dalam gua, pergi lah abang. Sekali kalau rasa nak ambil makan, abang turun. Abang turun, ambil, tak apa, anak-anak saya jaga, rumah saya jaga. Bila Nabi balik duduk ketak-ketak takut, dia selimutkan suami dia, Nabi Muhammad. Dia kata, jauh, aku takut jauh. Agak-agak lah kalau Khadijah tu isteri kita lah. Kita pergi mancing mana tu, kena jin laut mana tu, mambang laut, peluk kita di laut. Balik duk ketak. Agak-agak isteri tuan-tuan kata apa? Selimut aku jauh. Apa benda lah, mes. Tuan kata, pi lagi, pi. Awak pergi semalam, pergi 3-4 malam. Tu isteri kita. Rumah elok-elok ada gatai. Nak duk camping lah, apalah, healing lah, apalah. Pergi lah, pergi. Nu bukan bendera awak tak healing kan game dia. Tu dia. Selimut juga. Ayak panas dia buat juga. Kopi ala Kazim dia yang murah angkat. Tapi mulut tu beza antara. Siti Khadijah dia selimutkan suami dia. Suami dia kata, aku takut wahai Khadijah. Aku takut, aku tak pernah jumpa apa benda ni. Apa ni? Tu Khadijah kata, wahai suamiku, tak apa. Nanti kita pergi jumpa pak menakan kita. Pak menakan kita ni orang alim. Dia tahu lah kot makhluk apa yang pergi jumpa dengan suami saya ni. Itulah peranan seorang suami kat semua. Janganlah duk beban sama Allah tu lagi. Dah lah terbeban banyak dah. Balik-balik rumah. Isteri pula duk beban pula. Ya Allah dengan beban. Kena saman tak apa lagi. Kena beban tu Allah. Mulut pula popek satu flat dengar. Oi diamlah orang nak tidur. Shut up. Yo. Oh, sudah tuan-tuan. Satu flat bergaduh dengan isteri kita. Allah. Nak pergi masjid pun malu. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Subhanallah. Macam pengalaman tu. Macam pernah rasa. Baik. Ya. Mudah sungguh no. Subhanallah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Siti Khadijah kata, wahai suamiku, jangan duduk kelang kabut. Duduk diam-diam, dia kata tenang-tenang. Nabi Muhammad ni Siti Khadijah sumpah. Kalla, wallahi, tidak sebegitu wahai suamiku. Demi Allah kata dia, kalla, wallahi ma yukhzikallahu abada. Allah tidak akan mensia-siakan kamu selama-lamanya. Nampak tu? Siti Khadijah cakap dekat Rasulullah, wahai suamiku, Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan Rasulullah. Mensia-siakan engkau selama-lamanya. Ini dia. Jadi tuan-tuan, kita rasa tak hari ni Allah macam tak perhati kita. Kita nak tak supaya Allah tengok kita, Allah layan kita. Kita nak tak supaya doa kita mustajab. Kita nak tak supaya Allah Ta'ala ni kasih pada kita. Macam mana Allah Ta'ala kasih pada Nabi, sayang pada Nabi, jaga Nabi. Nak ustaz, kalau gitu jadilah apa yang Nabi buat.
Jangan kita jadi Nabi. Dia kata, Ustaz saya pun nak jadi Nabi Ustaz. Kok Allah jaga saya. Kebetulan nama saya Yasin. Elok. Dia baca surah Yasin tu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Yasin, demi Al-Quran, engkau adalah Rasul. Subhanallah. Buat tenang. Ini parah ni. Tenang. Ini parah ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Dia mengaku yang diri dia Nabi. Kita bukan Nabi, tapi kita buat apa yang Nabi suruh buat. Kita amalkan apa yang Nabi suruh kita buat. Sebab itu kalau kita nak supaya Allah pelihara kita, Allah Ta'ala jaga kita, kita buat apa yang Nabi buat. InsyaAllah Allah jaga kita. Masalah kita hari ini, nak Allah jaga kita, tapi hak Nabi buat kita tak mau buat. Musuh lagi pula. Musuh pula. Kalau hang tak jumpa, jangan cakap tak ada. Sampai baca Al-Fatihah lepas mayang, musalah. Kalau hang tak jumpa, jangan cakap tak ada. Siap sumpah lagi. Demi Allah, Nabi tak baca Al-Fatihah lepas mayang. Siap sebut demi Allah. Dan kalau nak sebut Al-Fatihah, apa masalah? Apa masalahnya kalau baca surah Al-Fatihah lepas sembahyang? Apa masalah? Aduh, semua jadi masalah tuan. Lama-lama tak buat apa. Kenapa tak pergi Mekah? Dia kata unta kurus tak ada. Dalam Quran, pergilah haji, nanti akan datang haji dengan keadaan unta-unta yang kurus. Dia kata kabel terbang ke unta. Sampai mati tak pergi Mekah. Unta kurus tak ada. Inilah tuan-tuan sempitnya pegangan dan pahaman kita. Sampai pada satu tahap lama-lama tak ada ibadat. Patutnya kita ni makin tua, makin banyak ibadat. Ni makin tua kat semua, makin kurang ibadat. Zikir makin sikit, semayang sunat makin sikit. Sedangkan Nabi kata kepada Rabi'ah ni semayang dengan Rasulullah, semayang malam. Rabi'ah ni laki, bukan perempuan kat nak. Kita ni faham Rabi'ah tu perempuan. Rabi'ah ni dia semayang dengan Rasulullah, semayang malam. Habis semayang malam, Rasulullah tanya kepada Rabi'ah, apakah keinginan kamu wahai Rabi'ah? Oi tuan-tuan, bayangkan Rabi'ah ni Rasulullah tanya, hang nak apa? Bahasa kita. Tuan-tuan, Nabi ni Nabi kekasih Allah. Dia tanya dekat Rabi'ah pula, hang nak apa? Subhanallah. Saya nak bersama Rasulullah dalam syurga. Tu permintaannya. Saya nak bersama Rasulullah dalam syurga. Boleh? Ada tak yang lain pada tu? Tak ada Rasulullah, yang tu saja. Kalau demikian, tolonglah diriku dengan membanyakkan kamu sujud. Mudah-mudahan dapat kamu bersama aku di dalam syurga. Maknanya kalau nak bersama dengan Nabi, perbanyakkan sujud, perbanyakkan solat sunat. Simple jawapan dia. Sebab tu kita main tarawih, buatlah banyak-banyak. Pasal apa dulu 20 lah, tinggal sikit. Sedangkan Nabi kata perbanyakkan solat sunat. Solat apa? Umum buat. Sunat sebelum Jumaat, sunat selepas Jumaat buat. Nabi tak pernah sebelum Jumaat potong 2. Nabi tak pernah sunat sebelum Maghrib 2 lagi potong. Nabi tak pernah buat 20, potong pula 12. Lama-lama tinggal apa? Tak ada. Langsung tak ada. Kemudian, ya Allah, tempatkanlah aku bersama dengan Nabi dalam syurga. Nabi dah bagi dah rahsia dia, banyakkan sembahyang sunat. Kita pula kata, pasal apa hang bangkit sembahyang ni? Saya buat tahajud.
Mana boleh tahajud? Saya pula, hang belum tidur. Saya tak boleh tidur. Tak boleh tidur, tak boleh tahajud lah. Tapi bila nak tahajud, tidur dulu. Saya selalu tidur pukul 7 pagi. Hang lepas tidur lah. Tu sesat tu. Mana ada tahajud pukul 9. Oh, susahnya nak buat ibadat sekarang. Jadi pening kepala. Buat maksiat tak pening. Yang peningnya jadi buat ibadat. Tuan-tuan yang saya muliakan, Khadijah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak komplain bila Nabi naik bukit duduk dalam gua. Dia tak komplain bila Nabi menjadi Rasul, bila bapa saudara dia kata, "Jah, oi, laki hang ni apa yang mai dekat dia dalam gua hari tu, macam itulah yang mai kepada Nabi Musa alaihissalam. Makhluk yang samalah yang menemui Nabi Isa alaihissalam. Kalau aku masih hidup waktu itu, aku akan tolong suami kamu menyebarkan agama Allah." Waraqah bin Naufal cakap, rupa-rupanya ni Nabi ni, Khadijah ni tuan-tuan, tanpa banyak soal, saya beriman padamu. Engkaulah Rasulullah. Aku beriman pada Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tu Khadijah. Bila kata Nabi Muhammad ini, "Inni Rasulullah ilaikum ajma'in." Aku adalah Rasul yang diutuskan buat kamu semua. Nabi kecoh satu Mekah. Kalau sebelum ini orang kata Nabi Muhammad bagus, Nabi Muhammad baik, Nabi Muhammad orang yang terpercaya, Nabi Muhammad adalah Al-Amin, Nabi Muhammad keturunan yang baik, apa yang Nabi Muhammad cakap betul. Tengok-tengok hari ini Nabi Muhammad kata aku Rasul. Tukar 24 jam, 360 darjah. Gila, ahli sihir, bodoh, pembohong, penipu, semua terbit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia tuan-tuan, orang-orang kafir Quraisy. Bukan setakat kata Nabi gila, ambil pula tindakan memboikot Nabi. Siapa yang defend? Orang kaya ni, nama dia Khadijah binti Khuwailid. Dia korbankan segala harta dia, cover berapa ramai umat Islam yang kena tindas, yang kena boikot, yang tak ada urus niaga, yang tak ada makanan, yang dihalau, duduk setempat, jaga sampai miskin Khadijah binti Khuwailid. Pengorbanan yang sangat istimewa ini, Allah letakkan Khadijah sebagai perempuan-perempuan yang teristimewa di dalam syurga. Bersama dengan Siti Maryam, bersama dengan Asyah, bersama dengan Fatimah, bersama dengan Khadijah. 4 wanita yang paling tinggi kedudukan dalam syurga. Nombor 1, Khadijah, isteri Rasulullah. Nombor 2, Maryam, mak Nabi Isa. Nombor 3, Asyah, isteri Fir'aun. Nombor 4, Fatimah binti Rasulullah, anak Nabi kita. 4 ni. Makcik oi, berkorbanlah sikit. Kalau Allah nak bagi syurga, apalah susah. Masalah kita, korban tak sanggup, syurga nak. Susah sikit tak sanggup, syurga nak. Ya Allah, bagilah terang kubur. Takutnya duduk dalam kubur, gelapnya, sempitnya. Bacalah Quran. Al-Quran menjadi cahaya dalam kubur. Tak mau baca pula. Baca TikTok mau. Quran tak mau baca malah. Ya Allah, jadikanlah taman-taman syurga dalam kubur aku, ya Allah. Taman-taman syurga waktu hidup tak mau mai. Nama dia apa? Majlis ilmu. Mailah, kok nanti cerah dalam kubur, jadi taman dalam syurga. Ya Allah, aku takut kena seksa dalam kubur. Kalau begitu, basuhlah kencing elok-elok. Ni kencing pun tak basuh. Jadi lagu mana tak basuh kencing. Naik motor balik kampung, duk kencing kat ladang sawit. Berhenti tengah jalan. Bergoyang-goyang pokok sawit tu. Punya derah kencing. Basuh dah. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada siksa kubur. Memang tak selamat lah. Ni,
Kita doa, ya Allah takutnya siksa kubur. Nak takut siksa kubur, nombor 2 jangan buat apa? Melaga-lagakan orang. Pengacung bahasa kita. Siapa main mengajak ni? Ni ada ustaz, ni ada ustaz, ni ada ustaz, ni ada ustaz, ni. Oh, Kazim ada lah. Kami tak mau tak pakai ni budak ni. Itu nama dia pengacung. Dia doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Pulau tak. Hang melaga-laga kau orang dalam masa yang sama anak supaya selamat daripada siksa kubur. Macam mana tak? Sebab tu di saat kita sekarang duk bincang isu Palestin, duk bincang tentang adakah Ya'juj dan Ma'juj akan terbit, adakah akan terbit Dajjal, adakah Imam Mahdi duk nak keluar dah. Saya cakap lama dah tuan-tuan tentang hak Pakistan. Rajin sungguh hamba Allah ni mimpi. Kita ni mimpi pun bukan senang nak ingat. Dia boleh cerita tuan. Pelik-pelik dunia sekarang ni. Saya kata tak lama ni esok dia pun angkat darjat dia, mula pergi lantik dia jadi apa-apa benda. Betul? Sudah-sudahlah tuan-tuan. Kita ni ada sandaran kita, ciri-ciri yang disebut oleh Nabi SAW. Imam Mahdi macam ni rupa dia, sifat dia di mana, bai'ah di mana, bila masa terbit Nabi cerita. Dulu ada satu laki-laki ni, dia rempuh nak jumpa saya tu, dia rempuh bilik saya, rempuh pengurus saya, pejabat depan. Nak jumpa saya boleh, tapi buatlah temu janji supaya senang saya atur. Saya tak ada sangat diipoh. Jadi bila ada buat perjanjian, temu janji. Hari ni orang Singapura datang, buat temu janji. 2 orang Singapura, orang Taipei datang, buat temu janji. Hari ni rakaman Kedah FM, buat temu janji, semua kan senang. Dia pula tengok-tengok tak boleh jumpa orang ramai. Oh, badan besar dia rempuh. Dia tolak kerani saya, terbah masjid. Terus masuk dalam bilik saya. Amboi jumpa menteri tak susah macam ni. Kenapa bang? Tak lah, nak jumpa pun susah. Saya kata tak susah kalau buat temu janji. Tak susah. Macam kita pergi temu janji buat doktor gigi. Dah ada temu janji, pergi nganga dah gigi tu. Hang tak ada temu janji, petang pun masuk. Abang tak ada temu janji ke? Mana saya nak tahu. Tengok-tengok tak boleh jumpa apa. Tak apalah, abang duduk. Ada masalah apa? Tak, saya nak tanya ustaz satu benda ya. Ustaz cuba tengok muka saya. Ada tak ciri-ciri Imam Mahdi pada muka saya? Oh, sudah tuan-tuan. Yang ni betul-betul waya putih ni. Ni parah ni tuan-tuan. Tenang. Saya ingat yang tu tuan-tuan. Ingat yang ni tenang sikit. Kalau tak ada tu susah juga. Satu lagi nak bagi tenang, ingat satu lagi. Siapa yang salah, ku tak tahu. Lagu tu bagi tenang dia. Kenapa bang? Ada orang cakap abang bukan Imam Mahdi ke? Pasal dia orang cakap saya bukan Imam Mahdi lah yang saya main jumpa ustaz. Tang mana yang tak kena ya? Saya kata kalau saya ni kata abang ni bukan Imam Mahdi, mau dia penyepak saya pula. Tengok tangan dia pun buat semacam ni. Ada kata, tapi kalau tengok pada dahi abang, dahi luar, kemudian bulu kening tebal bercantum, kulit putih-putih merah-merah, ciri tu ada lah. Yang ni lah ustaz yang saya cari. Oh sudah tuan-tuan. Mampu aku. Abang saya mana abang? Saya cemur tak? Oh cemur. Abang boleh cakap Arab? Tak pandai tak? Tang situlah silap abang. Buat. Abang tak pandai cakap Arab? Imam Mahdi cakap Arab? Oh. Maknanya saya bukan Imam Mahdi? Dah, pasal abang tak cakap Arab? Oh. Tak apalah bang, baliklah. Lega tu dia balik. Sampailah saya doa, ya Allah, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab, ya Allah.
buat 6 bulan dia masuk kelas bahasa Arab Express, dia main lagi sekali, mampu kita. Ni nak bagi alasan apa pula ni tuan? Ni si baik ada alasan tak boleh cakap Arab. Dia masuk kelas bahasa Arab Express, sudah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi kita ni duk dengar macam-macam ni. Tak tahu Ustaz, saya pening kepala Ustaz. Yang nu teori ni. Hang pening kepala pak siapa Nabi Muhammad dah ajak dah. Tak usah duk pening. Hang marilah zaman apa sekalipun. Dajjal duk jengui muka kau tingkap pun. Lantak dia lah. Dia tak boleh buat apa. 3 benda Nabi pesan. Nombor 1. Semayang. Seolah-olah inilah semayang kita yang terakhir. Dah, simple. Seolah-olah kita nak mati ni. Bila kita nak mati, kita tak buat jahat lah. Aku nak mati besok, tak buat jahat lah. Saya dapat kad daripada banduan akhir, daripada penjara. Dia hantar surat, dia hantar postcard. Saya ingin bertemu dengan ustaz. Saya adalah banduan akhir di penjara sekian-sekian. Saya nak jumpa dengan ustaz sebelum saya mati. Dia nak gantung lah, kena gantung. Jadi wadah tanya pada dia, apa keinginan kamu sebelum mati? Jumpa Ustaz Kazim. Takkan saya tak pergi jumpa tak? Dia nak mati. Ajak dia. Tuan-tuan, kalau tengok orang nak kena gantung, nak mati lagi sehari 2, mana ada muka jahat. Baik. Dia tahu dah dia nak mati. Mengumpat tak mau, mengata pada orang tak mau, buat jahat tak mau, dia nak baik. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak jadi baik, bayangkan kita nak mati. Kita tak bergaduh, kita tak kata ke orang. Semua jadi baik, nombor 1. Nombor 2, apa yang kita kena ada bila kita berada pada saat seperti sekarang ni tuan-tuan. Jangan duk dengki apa yang ada pada tangan orang lain. Jangan kita duk dengki apa yang ada dekat orang lain, nikmat yang ada dekat orang lain kita nak rampas, kita benci dia lebih pada kita, kita dengki. Tak payah, tu dia punya, jaga hak kita. Nombor 3, di saat kita sekarang ni, apa yang kita nak buat di saat yang kita sekarang ni ialah jangan bercakap sesuatu kepada orang itu yang mana kita kena minta maaf pada dia. Tadi kita tengok abang kita ni, apa yang mencuit hati dia tu. Dekat 6 minit tak berhenti gelak. Ustaz dulu tu kan. Ya? Banyak ustaz gelak ni ya. Tak tahan. Dia tak tahan. Tapi ustaz dah salah. Ustaz buat lawak. Ustaz buat lawak. Kita gelak. Berapa ramai yang pergi kata kat dia? Apa? Tak kata apa. Nak kata apa? Daripada kita. Betul. Apa? Orang ni tu. Betul. Jadi tuan-tuan, bila kita dengar macam tu, jangan kita kata ke orang. Kita gelak. Salah apa? Bila kita kata dekat orang, kita akan menjadikan apa? Kena minta maaf pada dia. Jangan buat sesuatu perkataan yang menjadikan, ya Allah, kalau aku tak minta maaf dengan dia, aku berdosa. Sebab tu tuan-tuan, jangan mengata, jangan mengumpat pada orang. Saat kita sekarang ni, apa kita kena buat? Jangan kata ke orang. Tapi hari ni tak boleh kata. Kena kata. Tengok dalam Facebook, kata. Tengok dalam TikTok, kata. Duk lawan kata. Hang kata ke aku, kata ke hang. Saya tak boleh, Ustaz. Orang kata kat saya kata balik Ustaz. Saya kata. Sampai bila nak habis? Jadi 3 benda ni tuan-tuan yang kita kena jaga. Pertama, semayang seolah-olah kita nak mati dah. Cantiknya semayang. 2, kita buat satu benda, bila nak bercakap dan sebagainya, jangan kita bercakap tentang orang lain sampai kita kena minta maaf pada dia. Bayangkan kalau dia tak ada atau kita mati dulu, tak sempat minta maaf. Oh naya. Sia-sia tuan-tuan. Sebab tu wartawan duk tanya saya, Ustaz, apa pendapat Ustaz ni, ada artis lah bergaduh dengan mak pasal rumah. No comment. Bergaduh pasal adik-beradik lah. No comment. Saya tak tahu, saya tak mau beritahu.
Banyak benda lain saya kena buat. Penyakit saya pun ada habis saya layan penyakit saya. Ustaz ni nak tanya pendapat ustaz ni, sah ke tak sah ke apa? Saya tak mau komen. Dah. Kita ada mufti, kita ada rujuk pada mufti, selesai masalah. Simple hidup kita. Ustaz ni nak tanya pendapat ustaz ni, ada tak payah dah. Benda hak tak ada kena-mengena dengan saya, aku suka hampak dah. Bukan lagi dah nak ambil tahu dah tuan. Kita duduk diam sudah. Duk kata dekat jiran nikah baru. Tua dah, nikah baru buat apa, ingat mati. Pi kat dia, aku tak mau dengar. Bila kita komen, komplain, kita bagi komen, dia balik. Kahwin lain ke? Mau kahwin, dia berapa? 82. Ni isteri dia ni 66. Mau kahwin juga no. Itulah kata kubong, kata mai dah nikah lagi, tak tahu lah. Dia mula start dah. Dah tua-tua nikah nak buat apa? Kita kata biar mereka menikah lah. Mereka tahulah nak buat apa. Nampak tak? Tu bila masuk menikah seorang lagi pula. Banyaknya tuan-tuan. Sia-sia kita hidup ni. Nombor 3, jangan dengki dengan orang. Jangan hasad dengan apa yang ada pada harta orang. Jadi yang terakhir, Khadijah dengan sabarnya dia jadi wanita yang paling istimewa di dalam syurga. Bagaimana Khadijah mensabarkan Nabi Muhammad, mententeramkan Nabi Muhammad, menguatkan jiwa Nabi Muhammad. Dia sebut kebaikan suami dia. Kata Khadijah, wahai suamiku, Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan engkau. Sebab apa? Sebab yang pertama, engkau adalah orang yang menyambung silaturrahim. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak Allah Ta'ala pelihara kita, tolong jaga silaturrahim. Tolong. Jangan sampai kita membenci, tak bercakap. Sekarang nak bagi salam pun tengok orang. Nak jawab pun tengok orang. Abang tak jawab ke salam orang tu? Tak payah Dia belah sana. Payah. Belah sana. Abang tak pergi tengok dia mati bang. Elok. Dia bukan pangkah kita pun. Nampak tuan-tuan? Abang tak pergi kenuri dia pun. Malah. Dia belah sana. Belah sini, belah sana, menjadikan kita berpecah belah. Lama-lama Allah tak jaga kita. Sayang dia tuan-tuan. Lepas ni tak usah duk kira belah. Tak usah kira belah. Saya ingat tuan-tuan, saya ni jumpa macam-macam. Dulu-dulu tahun 90-an. Kalau dia buat kenuri, jangan pi rumah dia. Kenapa? Dia tak pernah main surau. Orang macam tu kena ajak. Dia mati ke, dia kenuri, kita jangan pi. Tu zaman 90-an. Zaman sekarang tak boleh dah. Kenal pasti mana yang tak main. Pi rumah dia. Ni yang kadang-kadang tabligh buat. Kita tak mampu buat macam tabligh buat. Dia pun pi tu. Assalamualaikum. Jemputlah. Tadi saya nyembang dengan satu pakcik. Dia ni orang Hindustan. Lepas sembahyang Jumaat, saya cakap Hindustan dengan dia. Dia nama kira saya. Ridwan, Ramzan, gitu dia. Oh, sedap. Saya pun cakap 2-3 patah perkataan Urdu. Dia pun kata dekat saya. Dia kata Allah tak tolong kita sebab kita tak datang subuh macam sembahyang Jumaat. Kita tak kuat. Allah, pengurusi masjid kata saya nak tiru style tabligh lah ustaz. Nak pergi rumah hak mana tak sembahyang, kita ziarah. Kita ajak dia mai. Saya elok. Bagus sangat, saya sokong. Okey, supaya kita sambung silaturahim. Kalau dulu jangan pi rumah dia tu tak main masjid. Jangan pi rumah dia, jangan bagi korban kat dia. Jangan panggil dia kenuri. Kalau dia kenuri jangan pi. Yang hak tak pi kenuri pula rumah dia tu pula boleh kan. Hampa tak main pun tak apa, budak tahfiz banyak. Hampa aku buat kenuri aku panggil tahfiz. Hampa tak nak mandi mayat aku pun tak apa, nanti bini aku panggil. Hari ni dah ada dah pengendali jenazah. Upah depa lagi senang. Dua-dua bertelaga. Siapa yang rugi tuan-tuan?
Bila kita ada dasar boikot memboikot, pulau memulau, sudahlah. Kalau kita nak Allah Ta'ala jaga kita, kita tiru Nabi Muhammad. Apa dia Nabi Muhammad buat? Menyambung silaturrahim. Saya tak kata saya bagus. Na'udzubillah, minta maaf. Saya bukan riak, cuma saya sebagai guru tuan-tuan. Saya cerita apa yang saya buat. Bila hari ni saya nak baca khutbah Jumaat, saya masuk ke pintu belakang. Kan di belakang tu selalu budak-budak lepak. Saya panggil Abdul Somad, Mat, buat barisan Mat. Saya sedekah kat mereka. Setiap minggu, tiap-tiap kali. Lama-lama tuan-tuan, kawan-kawan saya ramai pada budak-budak. Tak bagi duit pun tak apa. Ada juga yang 3 kali masalah dapat 3 sampul. Ada juga, aku suka hang lah. Saya tak nak sampai cok tangan dia. Tadi dapat kan, cok tu ada tu? Tak ada. Bagi je tuan. Bukan yang banyak pun, RM5 seorang. Bagi. Lama-lama tuan-tuan, kawan saya ramai. Sekarang ni yang beratur ambil duit tu, bukan setakat budak-budak. Pak budak pun beratur sekali. Satu. Bila lepas saya dengan mereka, saya masuk tengah masjid pula. Masuk ruang tengah masjid pula, saya tengok orang hak duduk atas kursi. Assalamualaikum bang. Saya tak sembahyang sunat lagi. Saya nyembang dia. Macam mana bang? Jantung dah okey dah tu. Kaki saya kebah-kebah, denyut-denyut. Dia pun selok kaki dia. Ambil urat kaki, pergi buat jantung. Allah Akbar. Ada check up lagi. Ada bulan depan check up. Mudah-mudahan. Baca doa kat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfi. Tengok orang sebelah pula duk menung blur. Abang okey bang? Okey Ustaz. Biasa pening kepala Ustaz. Pening kepala lah. Ambil tapak tangan, tak di atas kepala ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfi. Allahumma rabban nas muz'ibal ba' ishfi anta syafi wa la syafi ila anta wa la yughadir saqaman ila anta. Nak sampai ke sah depan tu, tengok budak pula duk lepak dengan pak dia duk tidur. Saya pun pergi pegang pipi dah. Nama apa? Hai, atuk tanya, nama apa? Lama-lama satu masjid kawan saya tuan-tuan. Satu masjid kawan saya. Ni nama dia sambung silaturahim. Jangan buat muka action jalan. Kalau nak supaya kita ni Allah Ta'ala jaga. Nombor 1, sambung silaturahim. Nombor 2, apa dia yang nak supaya Allah Ta'ala jaga kita? Memikul bebanan orang. Pikul kesusahan orang. Sebab tu saya suka tengok abang-abang Grab, Food Panda. Cuba tuan-tuan perhati tengok. Bila ada aksiden dia, orang yang mula-mula sampai, food rider ni. Rider hak bawa makanan ni hak warna oren ke, warna hijau ke, depa sampai tu. Depa yang tahan kereta slow. Orang jatuh motor. Orang aksiden, depa tahan. Padahal bukan kawan dia, bukan siapa tak tahu. Bila bergaduh tengah jalan, asal bergaduh je 4-5 orang ada kotak makanan ni tolong lerai. Kadang-kadang depa kena empuk kan helmet juga orang tak ada. Kita duk nampak je food rider ni apa kerja depa ni. Kita tak tahu salah satu benda yang Allah Ta'ala jaga dia orang sebab dia orang ni memikul bebanan yang bukan tanggungjawab mereka. Sementara nak tunggu polis datang, sementara nak tunggu bomba datang, untuk datang, mereka sanggup korban. Ada jenis-jenis macam itu. Nabi Muhammad perangai macam tu. Dia suka menanggung bebanan orang lain, susah orang lain, dia tanggung. Nombor 3. Kenapa Allah Ta'ala jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia menolong orang miskin. Orang yang tak ada. Tuan-tuan, kita ada anak yatim, pergilah sponsor. Pergi sponsor seorang je dia. Sebulan RM50 je dia. 2 hari lepas, datang 4 anak yatim. 4 orang anak yatim main ziarah saya. Saya kata minta maaf kak, patut saya yang ziarah kak, bukan akak main ziarah saya. Dia tak apa Ustaz, kami faham Ustaz sibuk. Anak dia yang paling kecil 6 bulan. Bapak dia meninggal umur 2 bulan. Kembar pula tu, 2 bulan mati. Kembar.
Sekarang umur 6 bulan, habis dah dah mak dah. Main nak buat apa? Nak belah mulut, nak suruh ustaz belah mulut. Saya kata, kak tua dah budak ni 6 bulan dah. Tak payahlah kot. Tapi nak buat juga tak apa, kita belah pi dah. Jadilah anak angkat kita boleh bayar televisyen 100 lebih sebulan. Kita boleh bayar insurans, medical card RM100 sebulan. Kalau saya sakit, ada medical card ustaz. Kalau abang mati, medical card tu mana? Medical card bila abang sponsor anak-anak yatim tadi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Allah sebutkan dalam Quran, anak-anak yatim jangan kamu sia-siakan. Saya suka tuan-tuan. Tadi saya habis balik sembahyang Jumaat, saya balik ke pejabat. Saya tengok makcik pondok ni dengan beg besar dia, beg plastik dia, duk tunggu anak mai jemput. Saya buka cermin tingkap. Assalamualaikum. Nak balik dah? Makcik tu dia. Assalamualaikum. Kak, nak balik dah? Dia tengok muka saya, makcik ni blur ke apa? Orang sebelah dia kata, "Hoi, Ustaz Kazim tu." Orang macam tu pun saya blur. Panggil lah 4 kali, dia tengok. Orang susah. Tak apa dalam otak dia, kita pun tak tahu. Yang mai jumpa saya pula, saya kata nak pergi Singapura hari Isnin, saya nak pergi Singapura. Anak kak ada di Sarawak. Masa bila pula aku cerita Sarawak? Kita cerita Singapura, dia pergi cerita Sarawak pula dah. Astagfirullahalazim. Saya teringat cerita Doremi. Assalamualaikum pak. Dah. Rupa kapak tuan ni. Teringat sebiji. Orang susah, dia tak dengar sound trouble. Saya tanya Pak Sepa jadi pekak. Dia kata ubat makan banyak jadi bengang. Yang tu saya belah. Orang tak ada, orang miskin, anak tak ada, susah. Mudah-mudahan Allah pelihara saya. Tu yang seronok tuan. Seronok Allah pelihara ni seronok tuan. Kalau nak rasa seronok Allah pelihara, pergi jaga orang susah. Yang keserusnya tuan-tuan kata Khadijah, wahai Rasulullah, wahai suamiku, engkau memuliakan tetamu. Jom tuan-tuan, kalau tetamu datang rumah, alhamdulillah. Jangan bila tetamu datang tanya pula, mai apa? Duk nimbang dengan isteri. Bang, Haji Mat mai apa? Tanya pula, mai apa? Patutnya Assalamualaikum Haji Mat. Ya Allah, depa tangan pergi peluk. Patutnya seronok tetamu datang. Yang tak seronok, tetamu tak mau datang. Ni laki bini seronok, tetamu tak mai. Seronok abang duduk sini, tak ada siapa mai. Loh, naya sungguh hang ni tak dapat kebaikan Allah jaga. Jadi bila tetamu datang, muliakan tu apa? Pakailah baju lawa sikit, ni kem pelekat setengah paha. Pusat besar 5 kupang, duk tengah-tengah boroi perut. Risau kat dong ngongang ni apa? Bila mereka datang, layanlah mereka bercakap. Jangan buat muka serius je. Abang sihat ah? Boleh ah. Ni kak sihat? Dia macam tu. Anak-anak abang macam mana? Ada. Hujan abang sini? Kemarin hujan. Nak tanya apa itu? Ada musim apa ni? Musim apa? Musim apa? Banyak dah. Apa aku nak tanya tu? Beras tempatan ada sini. Oh, lalas tanya beras tempatan kan? Cubalah layan dia bercakap. Abang sihat? Alhamdulillah sihat. Hari tu demam. Ada 3 hari tak kebah-kebah abang pergi klinik juga lah. Doktor kata COVID. COVID lari balik terus tak mau tahu. Bukan lama lagi nak nyemak, dengar COVID belak terus tak. Barulah rasa seronok. Layan tetamu, bagi dia makan. Jangan dah 2 jam duduk.
Dia nak balik, kita pula cakap, nak balik dah? Tak minum apa pun. 2 jam setengah. Takkan dia nak pergi tekan cowai sendiri. Dia pergi ambil kopi Al-Kazim, tekan dengan cowai, bumuai panas tu. Kowe Ustaz, bukan cowai. Tak tahu, saya ikut ejaan cowai. Tuan-tuan, termasuklah benda yang kita kena buat pada tetamu ialah abang dekat dia kiblat kalau dia nak semayang. Mat, kiblat rumah belah mana? Kiblat hari tu mak aku mai dia belah sini. Maya belah mana? Aku belah sana. Budak kata, apa kejadah ni kiblat pun tak tahu, mampu dah ni. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala jaga dia sebab dia menyatakan kebenaran, dia menolong atas kebenaran. Bercakaplah yang hak walaupun orang tak suka. Cakaplah, Allah Ta'ala akan jaga kita. Jangan takut untuk bercakap tentang kebenaran. Jadi itulah 5 perbuatan yang Rasulullah buat, yang Allah Ta'ala lindungi Nabi Muhammad, jaga Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita buat 5 benda ini, Allah Ta'ala juga akan menjaga kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Jadi bagi tuan-tuan yang nak membantu sekolah saya, ramai yang minta Al-Kazim duk tengok sepanjang jalan je tuan. Hari ni saya bawa, tuan-tuan pilih bantu dengan Al-Kazim tadi. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.